Jom kita ulang kaji topik radioaktif. Topik radioaktif. Bab ini adalah salah satunya bab yang tidak pernah miss untuk keluar dalam kertas 2 SPM. So, kita nak tengok apakah yang perlu kita fahami, kuasai, formula mana dan apa yang perlu ingat, apa yang diberi di dalam senarai formula dan apa yang perlu korang ingat. Alright, yang pertama bab ni menceritakan fokus dia adalah kepada nukleus sesuatu atom. So dalam nukleus sesuatu atom yang ada adalah proton dan juga neutron. So bila kita menulis nama bagi sesuatu atom, kita akan letak nombor nukleon dan nombor proton. Nombor nukleon di atas, nombor proton di bawah. Okay, proton number and nucleon number. So proton number menunjukkan berapakah nilai proton yang ada. Tapi bila nukleon adalah bilangan proton bercampur dengan neutron. Okay, disebabkan ada 2 proton dan juga ada 2 neutron, so nukleonnya adalah 4. So dalam bab ini, sama seperti kimia, kita akan belajar, akan diceritakan tentang isotop. So isotop adalah elemen yang mempunyai nombor proton yang sama tapi nombor nukleon yang berbeza. Same proton number but different nucleon number. So contohnya di sini hidrogen ada 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Contoh lain karbon 12, karbon 13, karbon 14. Okay, apa fokus dalam bab ni? Bab ni kita fokuskan kepada radioisotop. Okay. So apa itu radioisotop? Ini maksud pertama yang perlu korang ingat dalam bab ini. Maksud bagi radioisotop. So isotop, radioisotop adalah isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Okay, isotop of an unstable nucleus. Okay, nukleus dia tidak stabil. So contoh seperti yang di atas ni, macam mana kita nak tahu stabil atau tidak? Dalam jadual berkala periodic table, karbon 12 ada disenaraikan dalam periodic table. Maknanya ini adalah stabil. So kita tak fokus kepada karbon 12. Kita punya main fokus adalah kepada yang tidak stabil. Contohnya karbon 13 dan karbon 14. So ini dipanggil radioisotop. So radioisotop, apa yang akan berlaku kepada radioisotop? Radioisotop ni sebabkan nukleus dia tak stabil, so dia nak jadikan nukleus dia stabil. So proses untuk menjadikan nukleus stabil tadi kita panggil sebagai keradioaktifan, radioactivity. Okay, adalah proses spontan, spontaneous process, disintegration ataupun pereputan, decay. Okay, nukleus tadi akan mereput ataupun akan decay. Tujuan dia apa? Supaya nukleus yang tidak stabil tadi hendak menjadi nukleus yang lebih stabil. Cuma setiap kali proses tu berlaku akan mengeluarkan sinaran radioaktif iaitu alfa, beta dan gamma. So di sini cikgu senaraikan ciri penting yang selalu ditanya atau yang perlu korang tahu. So alfa dia bercharge positif, zarah alfa, okay, alfa particle. Beta particle, zarah beta bercharge negatif dan dia seperti elektron. Okay, maknanya di sini beta ni lebih ringan. Alfa ni lebih berat sebab alfa dia umpama satu atom helium. Okay, tapi beta dia umpama elektron. Elektron subatom je, kecil je. Jadi dia lebih ringan. So gamma pula, gamma adalah salah satu daripada spektrum elektromagnet. So dia adalah electromagnetic wave. So dia neutral, tidak ada sebarang charge. Okay, yang perlu korang ingat, kuasa pengayonan, ionizing power yang kuatnya adalah alfa dan lemah kepada yang paling lemah gamma. Tapi kuasa penembusan paling kuat adalah gamma dan paling lemah adalah alfa. Okay. So perkara penting yang korang perlu tahu antara yang ditanya berkaitan dengan topik awal tu, sekiranya ditanya alat apa boleh mengesan zarah apa. So selalunya soalan tu akan melibatkan apakah yang boleh mengesan zarah alfa. Okay, yang boleh mengesan zarah alfa hanyalah spark counter ataupun pembilang bunga api. Okay, contohnya seperti ini. Sebagai contoh, soalan ini pada tahun 2011 menanyakan manakah detektor yang tidak sesuai, not suitable to detect gamma. So yang tidak suitable detect gamma adalah spark counter. Sebab spark counter ataupun pembilang bunga api hanya boleh mengesan zarah alfa. So itulah
Contohnya. Perkara penting dalam bab radioaktif yang perlu korang tahu adalah persamaan yang selalu diuji adalah menulis persamaan bagi pereputan. So contohnya di sini adalah X adalah radioisotop. Dia tidak stabil, so dia pun akan decay, mereput, tapi setiap kali dia mereput dia mengeluarkan zarah alfa. Apakah yang berlaku kepada nukleusnya? Okay, so what happen to the nucleus? Apa yang jadi pada nukleus? Dia akan membuang 4 nukleon, so tolak 4 nukleon, dan proton tolak 2. So ini tidak ada di dalam senarai formula, ini adalah perkara yang perlu korang tahu. Okay, perlu korang tahu. And then maknanya X, Y. So X itu adalah radioisotop, Y itu nukleus yang lebih stabil, dan He di belakang ni menunjukkan zarah alfa. So kalau kita lihat di sini sebagai contoh uranium 238, proton 92, okay, dia mereput, dia tidak stabil dan dia mereput menjadi thorium. So 238 tolak 4, 234, 92 tolak 2, 90. So dalam periodic table kita boleh lihat sebenarnya, walaupun korang tak perlu tengok untuk bab fizik ni, tak perlulah tahu nama atomnya sebab dia akan bagi, jangan risau. So dia adalah thorium. Okay, dan tambah He, 4 He. So kat sini kalau kita nak tengok seimbang tu dia punya nombor proton dan nombor nukleon adalah seimbang. So kalau kita tengok atas, bahan tindak balas 238 dan hasil tindak balas 234 campur 4, kita akan dapat kembali 238. So bahagian bawah 92 and then bersamaan dengan 90 campur 2, so dapat balik 92. Okay, kita boleh samakan proton dan nukleon sebelum dan selepas tindak balas, before and after reaction. And then kalau beta decay pula, kalau satu radioisotop yang tidak stabil tadi, dia mengeluarkan zarah beta, apa berlaku? Okay, yang pertama, nombor nukleon di atas tidak ada sebarang perubahan, tapi nombor proton di bawah tambah 1. Sebagai contoh, karbon 14. Okay, so bila dia mereput, mengeluarkan zarah beta, proton dia tambah 1 jadi 7 dan nukleon ke atas kekal 14. So mengikut periodic table, manakah atom yang ada proton 7? Itu adalah nitrogen. Okay, dan belakang tu elektron menunjukkan beta. So sekali lagi kalau cikgu buat 14 bersamaan 14 campur 0, sama. Yang bahagian bawah pula 6 bersamaan 7 tolak 1, dapat balik 6. Okay. Kadang-kadang ada pereputan yang berlaku dan terus berlaku kerana apa? Sebab bila dia dah mereput, nukleus baru yang terhasil masih lagi belum stabil. So dia akan kekal mereput. Ini dipanggil siri pereputan, decay series. So bila turun di sini, contohnya di sini, ini adalah atom yang 84 protonnya, nukleon 214. Dia radioisotop, tidak stabil. So dia mereput dan menjadi atom 82210. So dari situ kita tengok perubahannya 84, 82 tolak 2, 214, 210 tolak 4. So dari situ kita tahu yang menurun ni adalah pereputan alfa. Okey. Yang seterusnya daripada 82 dia menjadi atom 83210. So kekal nukleon 210, proton tambah 1, so pereputan yang kedua adalah beta, kemudiannya beta dan seterusnya alfa. So berapa kali pereputan alfa dan beta? Ada 2 kali pereputan alfa, ada 2 kali pereputan beta. So sebagai contoh tahun 2011 soalan 48 menanyakan the following equation represent a beta decay. So apa yang kita perlu tahu bila beta decay, macam cikgu terangkan tadi, X ini adalah radioisotop tidak stabil, dia mereput menjadi Y yang lebih stabil. Soalannya apakah yang berlaku kepada elemen Y? So elemen Y nombor proton akan bertambah 1, tetapi nombor nukleon tidak akan ada sebarang perubahan. So jawapan yang sesuai di sini adalah C. So itulah contohnya. Contoh lain melibatkan pereputan alfa pula sepertinya di sini. So tak tahu apakah radioisotop X tersebut, tak tahu berapa proton, tak tahu berapa nukleon, tapi cikgu tahu ini adalah pereputan alfa. Bagaimana? Sebab ada He di sini. So ini adalah pereputan alfa, dia tanya apakah nilai bagi radioisotop X. So macam cikgu terangkan tadi, kalau kita tak tahu berapa nilai dekat depan, contohnya kita tak tahu berapa nukleon, katalah cikgu buat sini A, okay, sini Z.
So berapa nilai A? Nilai A adalah bersamaan dengan 226 campur 4. So korang akan dapat 230. Okey, berapakah nilai Z? Nilai Z adalah bersamaan dengan 88 campur 2. So kita akan dapat 90. Alright. So di situ 230 adalah nukleon, 90 adalah proton. Okey. So 90 adalah proton, 90 adalah proton. Tapi hati-hati di sini soalannya bukan perangkapnya adalah neutron. Dia bukan tanya nukleon. So 230 tolak dengan 90, korang akan dapat 140. So jawapan yang sesuai adalah C. Okay, itu sebagai contoh. Contoh lain di sini, diagram menunjukkan decay proses pereputan daripada plumbum kepada bismuth kepada polonium. Apa yang kita fokuskan sama ada nukleon dia berubah ataupun proton dia berubah. So kita tengok kat sini nukleon semua tidak berubah, 214 kekal 214, proton tambah 1 tambah 1. Jadi kedua-dua pereputan X dan Y melibatkan pereputan beta. Okay, itu sebagai. Okay, pernah tak reputan tadi ditanya dalam kertas 2? Okay, jawapannya pernah. Contohnya 2012, soalan nombor 3. So daripada radium menjadi radon dan ada He42. So dari situ kita tengok atas dah tolak 4, bawah tolak 2. Daripada 88 dapat 86, tolak 2. 226 tolak 4, 222. Apakah jenis reputan? So ini reputan alfa. Kenapa reputan berlaku? Sebab apa? Sebab radioisotop tadi hendak menjadi nukleus yang lebih stabil, to become a stable nucleus. Okay, to become a stable nucleus. Alright, itu sebagai